Melalui laporan Malaysia Kini, dipukul dan diseksa, warga asing kongsi pengalaman ngeri di depo immigration. Sehingga September lalu, seramai 1,467 kanak-kanak ditahan di 20 pusat tahanan immigration di seluruh Malaysia, kata Human Rights Watch. Dalam laporan yang dikeluarkan hari ini, Pertubuhan Hak Asasi Antarabangsa itu membentangkan akaun saksi mata yang mengerikan yang memperincikan kejadian seorang kanak-kanak berusia 9 tahun dipukul kerana meminta lebih banyak roti. Saksi ahli pelarian yang berdaftar dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata apabila dia cuba menghentikan serangan itu, dia sebaliknya diseksa. Ahli 44 tahun ditahan di dalam tangki air semalaman dan diserang ketika dia cuba berdiri. Human Rights Watch berkata kanak-kanak di pusat tahanan itu biasanya dikenali sebagai depo, sering menghadapi penderaan yang sama seperti tahanan dewasa, termasuk penafian rawatan perubatan, makanan tidak bercukupi dan layanan buruk. Daripada jumlah keseluruhan kanak-kanak yang ditahan, 2/3 daripada mereka tidak ditemani atau dipisahkan daripada keluarga mereka dan ada kalanya dihantar pulang ke negara asal seorang diri, kata Human Rights Watch. Kerajaan telah mengakui kadar statistik kematian kanak-kanak yang membimbangkan dalam tahanan, memetik 7 kematian dalam tahanan pada 2022. Bagaimanapun, butiran khusus mengenai punca tidak didedahkan. Kanak-kanak dalam tahanan menderita kerana keadaan yang teruk, kekurangan nutrisi, pendidikan dan ruang. Wanita telah bersalin di depo dan kekal ditahan bersama bayi mereka yang baru lahir, tanpa penjagaan selepas bersalin atau keperluan seperti lampin dan susu formula, kata laporan itu. Bekas tahanan yang ditemubual oleh Human Rights Watch berkata bahawa sesetengah ibu dihukum kerana anak mereka menangis dan mendapati sukar untuk mendapatkan barang keperluan untuk bayi dan anak kecil mereka. Daripada membangunkan alternatif berasaskan komuniti, kerajaan melancarkan program Baitul Mahabbah pada penghujung 2023, memindahkan sejumlah kanak-kanak ke 2 pusat sementara baru di mana mereka akan kekal dalam kawalan sehingga dihantar pulang, kata Human Rights Watch. Memetik satu kes seorang ibu kepada 2 kanak-kanak perempuan warga Indonesia berusia 13 dan 16 tahun mendedahkan mereka semua menghidap gudis, sejenis penyakit kulit, semasa ditahan selama 3 tahun di depo menggatal di Kota Kinabalu. Ogos lalu, kanak-kanak seawal usia 8 tahun adalah antara 425 pendatang tanpa izin yang ditangkap di bangunan Pansapuri di Ceras. Disebabkan ketiadaan had undang-undang untuk tempoh tahanan immigration, warga asing menghadapi risiko ditahan tanpa tempoh yang jelas. Penahanan immigration oleh kerajaan Malaysia terhadap kanak-kanak adalah melanggar undang-undang antarabangsa secara terang-terangan dan menentang usaha global ke arah penghapusan sepenuhnya, kata laporan itu. Human Rights Watch kemudiannya mengdesak kerajaan menghentikan segera penahanan pelarian kanak-kanak, mangsa perdagangan dan pendatang yang terdedah atas sebab immigration. Human Rights Watch mengdesak kerajaan menghentikan segera penahanan pelarian kanak-kanak, mangsa perdagangan dan pendatang yang terdedah atas sebab immigration. Senarai cadangan laporan itu juga menyeru Putrajaya untuk menggubal undang-undang untuk menghapuskan penahanan immigration untuk kanak-kanak dan keluarga tanpa mengira kewarganegaraan sambil mewujudkan proses pemeriksaan selamat untuk pengenalan dan pembebasan mereka. Dalam pada itu, ia juga menggesa pihak berkuasa untuk mengelak memisahkan ahli keluarga sehingga penahanan keluarga tamat dan mengutamakan kepentingan terbaik kanak-kanak. Selain itu, langkah pencegahan perlu diambil untuk mengelak percampuran kanak-kanak yang ditahan dengan orang dewasa yang tidak berkaitan. Kanak-kanak juga harus diberikan pendidikan mengikut umur dalam tahanan sehingga alternatif dilaksanakan. Pendaftaran kelahiran dan dokumentasi untuk kanak-kanak yang dilahirkan di sini juga perlu dipastikan. Tambahnya, kerajaan juga digesa menarik balik reservasi kepada Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak, khususnya artikel 7/28/1/A dan 37 berkaitan pendaftaran kelahiran, pendidikan dan penahanan kanak-kanak. Untuk laporan terbarunya, Human Rights Watch menemubual 43 bekas tahanan dari Myanmar, Indonesia, Syria dan Palestin antara Januari dan Mac tahun lalu. Temubual itu diadakan di Malaysia dan Indonesia dan penyelidikan telah dijalankan dengan bekas Pesuruhjaya Suhakam Gerald Joseph, seorang perunding dengan Human Rights Watch. Beberapa tahanan telah ditahan beberapa kali dan penahanan terbaru adalah dari 2019 sehingga 2023 untuk tempoh antara 3 bulan dan 3 tahun. Laporan kerajaan mendedahkan bahawa 45,000 pendatang tanpa izin telah ditahan sejak Mei 2020. Inilah bahannya apabila UNHCR lebih berkuasa daripada kerajaan Malaysia. Puak-puak tahanan ini bukan boleh dipercayai sangat. Kadang-kadang cerita pun diada-adakan. Sebab itulah pihak UNHCR ini tidak layak dibenarkan memasuki depo tahanan negara kita. UNHCR hanya dilihat berniat hendak membiarkan pendatang haram dan puak-puak hanyut ini bebas berkeliaran di dalam negara orang lain. Tak kira penjenayah di kalangan mereka pun disuruh layan seperti manusia. Akhir-akhir ini banyak jenayah berlaku di kalangan pendatang haram. UNHCR hanya diam membisu. Berniaga haram, memandu haram pun mereka tutup mata. Sudah sampai masanya puak-puak UNHCR dan
pendatang Arab ini dihalau daripada Malaysia. Mereka yang menceroboh dan melakukan kesalahan di dalam negara ini tidak layak dilayan seperti manusia.